Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni saya akan ringkaskan topik 3 untuk part 1. Okay, topik 3 dan part 1. Okay, yang mana topik 3 part 1 ni, okay, kita dikenalkan dengan apa yang dikatakan dengan CPU ataupun Central Processing Unit. Okay, so CPU ni adalah microprocessor yang ada dalam komputer kita lah. Okay, yang mana kerja-kerjanya adalah untuk menjalankan instruction yang diberi lah. Okay, so boleh rujuk pada nota yang saya dah bagi. Video ni hanya untuk recap sahaja. CPU ni dia terdiri daripada beberapa unit. Okay, unit yang pertama kita panggil dia control unit ataupun CU. Unit yang kedua kita panggil dia arithmetic logic unit ataupun ALU. Unit yang ketiga kita ada clock, CLOCK, dan unit yang keempat kita ada register. Okey, apakah kegunaan CU? CU ataupun control unit kerjanya adalah to coordinate. Coordinate what? Coordinate all the CPU task ataupun all of the CPU's activities. Okey, kemudian ALU pula kerjanya adalah untuk execute instruction. Okey, apa instruction yang ALU buat? Arithmetic instruction, tambah, tolak, darab, bahagi. Logic instruction, sama ada and, or, not. Kemudian perbandingan, less than, more than, equal to. Okey, itu semuanya dibuat oleh ALU. Clock pula, dia tugasnya adalah to generate pulses. Okey, apa yang dikatakan dengan pulse? Okey, satu pulse bersamaan dengan satu machine cycle. Okey, satu pulse sama dengan satu machine cycle. Yang mana satu machine cycle pula bersamaan dengan satu execution lah, ataupun dia execute satu instruction. Execution. Okey, jadi seperti yang kita tahu dalam komputer ataupun CPU, satu machine cycle ataupun satu execution dibuat dalam masa yang kurang daripada 1 saat. Ataupun kita boleh kata clock ni dia bekerja berjuta-juta kali per saat ataupun berbilion-bilion kali per saat. Itu sebab kalau kita tengok macam mana kelajuan CPU diukur, biasanya kita akan dengar perkataan megahertz ataupun gigahertz. Okay, hertz ni adalah ukuran untuk pulse ni lah. Okay, hertz tu ini satu hertz, satu pulse. Jadi bila megahertz bermaksud juta per saat. Juta kerja ataupun juta pulses per saat ataupun juta machine cycle per saat ataupun kita boleh kata juta execution of instruction per saat. Okay, kalau giga pula adalah billion dah. Okay, billion kerja ataupun billion instruction yang dibuat dalam masa 1 saat. Okay, itu cara CPU bekerja. Kemudian yang terakhir sekali adalah register. Okay, so register ni dia terbahagi kepada 3 benda pula. Okay, ataupun 3 jenis register. Dia ada address register, dia ada data register dan juga dia ada flag. Register adalah satu tempat simpanan data di dalam CPU. Register dia duduk dalam CPU. Kerjanya untuk simpan data dan dia berada dalam CPU. Ni semua benda ni duduk dalam CPU CU, ALU, clock dan register ni semuanya duduk dalam duduk dalam kawasan CPU lah. Okey, so kerja register adalah untuk simpan data yang mana data tu sedang dibuat ataupun sedang diexecute oleh CPU lah. Okey, kemudian diterbagi pada 3 benda ni, data, address, data dan juga flag. Okey, address kerjanya adalah untuk simpan address lah. Untuk simpan address kepada data. Okey, simpan address apa? Address untuk memori. Okey,
Kan bila kita, secara illustration ni macam ni lah. Kita ada memori. Ini adalah memori. Kemudian ini adalah CPU. Apabila satu-satu data nak dibawa daripada memori kepada CPU, dua benda yang dibawa. Yang pertama adalah address, yang kedua adalah data. Address ni apa? Dalam memori ada banyak slot. Ada banyak slot. Contohnya kita ada slot 01, 02, 03, 04. Ni nama-nama slot. 01 sampai 04 ni adalah nama-nama slot. Jadi, nama slot ataupun alamat slot ni lah yang dipegang oleh address register. Dalam satu slot ni, ada pula data dia. Contohnya macam gini lah, kita ada satu rumah. Setiap kita ni ada satu rumah. Rumah kita ni ada alamat dia. Contohnya, rumah kita ni alamatnya nombor 23 Jalan Mawar, contoh. So, nombor 23 ni dipegang oleh address register. Dalam rumah ni ada ayah kita, ada mak kita, ada kita dan sebagainya. So, orang-orang yang dalam rumah ni adalah data tersebut. Yang mana data ni disimpan dalam data register dan dipegang oleh register ni yang duduk dalam CPU ni lah. Kenapa nak kena pegang address? Sebab kalau lah misal kata ada failure, ni contoh kalau ada failure ke apa benda dalam CPU ni, nak ambil data semula senang. Kita tahu nak ambil kat mana. Sebab tu kita kena tahu kat mana. Sebab tu CPU ke kita lah. CPU kena tahu kat mana nak ambil data. Kemudian data dia terangkan tadi. Kemudian satu lagi register yang namanya flag. Flag ni kerjanya adalah untuk menyimpan data berkenaan dengan status of the CPU. Status CPU. Apa status CPU? Status CPU boleh jadi macam-macam. Sama ada failure, ada heat, ada overflow dan sebagainya. Overflow tu maknanya CPU dah terlebih kira, dia tak cukup ruang untuk simpan data dan sebagainya lah. So basically ini adalah 4 benda yang awak kena tahu dalam topik 3 untuk part yang pertama. Part 1. CU untuk coordinate, ALU untuk execute instruction, clock untuk generate pulses dan register untuk simpan data-data. Dan kesemua benda ni berada dalam satu benda yang kita panggil dia sebagai CPU. Semua benda ni duduk di dalam CPU. So, cuma ada satu lagi, kalau dalam nota kita tu ada satu lagi benda yang dipanggil sebagai bus. Bus ni adalah penghubung ataupun electronic ataupun electrical lines yang kerjanya bawa data. Contohnya ni, daripada memory nak kepada CPU. Ni ada satu garisan yang saya buat ni. Kita boleh anggapkan garisan laluan ini sebagai bus. Kerjanya bawa data. Dan dalam CPU ni sendiri pun dia akan ada bus-busnya yang tersendiri. Sebab ada 4 benda tadi tu kan. Ada CU, ada ALU, ada clock, ada register. So, antara contohnya register, nak hantar data ke CU, siapa nak bawa? Bus lah yang bawa. So, itu adalah recap untuk chapter 3, part yang pertama. Berkenaan dengan component of the CPU. Yang lain-lain tu maksud CPU. In English, awak boleh baca sendirilah yang tu. So, itu adalah recap. Thank you so much.